Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Syabil Bihanuzi, student UniKL Business School. Ambil course Management and Entrepreneurship, dan di sini bersama kawan saya Muhammad Syahrom, Adam dan Muhammad Aris. Alright. So sebelum kita mulakan, terima kasih kepada Encik Waluman kerana sudi untuk sesi interview pagi ni. Alright. So sebelum Encik boleh introduce yourself. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama glamournya lah kan. Nama stage name lah. Orang panggil saya Yumedan. Okay, Yumedan macam je kat bawah tu kan. Okay, nama Yumedan. Saya merupakan digital marketing professional. Mana saya bantu usahawan dekat luar sana untuk kita kata perkenalkan jenama, produk dan juga servis ke dunia online demi memenuhi kehendak pelanggan lah. Alright, apa yang kami buat, kami binakan website, kami masukkan produk-produk usahawan dalam marketplaces macam Shopee, Lazada tu kan. Alright, kemudian kita promotekan produk-produk diorang ni dekat social media seperti Facebook, IG, TikTok dan juga YouTube. Alright, so itulah kerja kita orang. Alright, so business online kebanyakannya kami buat produk untuk klien lah sekarang ni. Before this, yes, saya memang berniaga start bila 2006, tak silap 2006 macam tu. Berniaga online lah, jual produk online dekat Amazon, eBay dan sebagainya. Okay, lepas tu 2014 kot start untuk ambil klien. So daripada 2014 semua jual produk klien sahaja. Itulah kisahnya. Kisahnya. Alright. Right. Next question. Macam kita tahu, Yumedan adalah sebuah digital marketing, tolong bantu usahawan. So saya ada satu soalan, macam mana boleh dapat nama Yumedan ni? Sebab dia agak unik lah bagi saya. Alright, soalan favorite orang tanya kan. Okay, apa maksud Yumedan? Alright, so Yumedan itself datang tahun 2013. Okay, tahun 2013. Ini cerita panjang sikit kita ni. Kisah dapat nama Yumedan. Alright, so 2013 tu nama Yumedan terbina daripada gabungan perkataan Yume tu maksudnya dream. Okay, Dan tu maksudnya kita kata tempat perkumpulan. Alright, so Yumedan adalah tempat perkumpulan orang-orang yang mempunyai impian. Okay, which is usahawan lah. Okay, so perjalanan saya tu bermula daripada 2013 selepas, sebab saya berniaga sendiri. Saya memang jual produk dekat produk orang lah. Tahun 2006 lagi. Tapi ceritanya adalah saya tak pernah dapat bantuan. Semua buat sendiri. Mak ayah tak kasih berniaga. Keluarga semua ban, okay, sebab berniaga dan sebagainya. Saya, to be honest, grad sebagai engineer. Okay, grad sebagai engineer, tak pernah guna CJ, tak tahu CJ kat mana, tak tahu kat mana. Okay, pernah bekerja selama 3 tahun dalam industri itu pun IT software. Saya buat software programming, tapi tak ada support, tak ada apa. And then kebanyakan kita kata usahawan dekat luar sana dulu dengan sekarang sedikit berbeza lah. Zaman dulu usahawan ni memang tak bagus lah. Okay, income tak tetap. Okay, lepas tu apa ada pada usahawan, tak ada masa depan, tak ada pencen. Okay, so all those things yang menyebabkan kita kata tertahan lah usahawan dekat Malaysia ni. Alright, so 2013 tu lah saya bersama seorang sahabat lagi. Okay, seorang sahabat lagi tu form Yumedan ni. Form Yumedan ni tujuan utama nak satukan usahawan dekat Malaysia. Okay, nak satukan usahawan Malaysia di mana kita saling membantu sesama kita sebab hanya usahawan kenal usahawan. Korang belum jadi usahawan kan? Nanti korang dalam komuniti nanti korang tahulah. Alright. Hanya orang yang menjalankan benda yang sama saja tahu apa pahit jerihnya. Okay, menjadi seorang usahawan. So we form Yumedan ni untuk bantu usahawan lah. Okay, tu gitulah cerita dia. So Yumedan ni adalah tempat kita kata orang yang mempunyai impian berkumpul sama-sama, saling bantu membantu. Alright, right, faham. Alright. So the next question, macam mana business performance dari segi sale and profit sebelum dan semasa COVID-19 ni?
Alright, okay. Kita orang ni sedikit berbeza daripada bisnes biasa lah. Okay, bisnes fizikal biasanya waktu COVID, okay, sebab kami marketing agency, di mana waktu COVID ramai yang datang kepada kami untuk kita kata bantu balik. Okay, bantu balik perniagaan yang kena tutup, tak ada income dan sebagainya. Alright, tapi kes kami pula ni sebab kami adalah memang bisnes online, alright, kami suka COVID. Kami suka lockdown. Terbaliknya. Kami sangat suka lockdown. Kenapa? Lockdown pertama peningkatan sale adalah 4 kali ganda. Okey, usahawan bersama dengan kami semua lebih kurang 3 ke 4 kali ganda daripada biasa. COVID lockdown pertama bulan 3 tahun lepas kan. Sampai bulan 6. Sampai bulan 6 4 kali ganda. Open je gate turun. Okey, open gate turun. Alright, tutup balik naik lagi. Okey. So latest 2021 bulan 6 sampai bulan 9 hari tu sale masih lagi meningkat 3 kali ganda lah. Okey. Buka itu rentas negeri, buka je kan boleh rentas negeri, drop 40%. Drop 40%. So business online kalau dalam waktu orang terkurung sebab orang stres, duit ada tapi tak boleh berbelanja. Okay, so banyak mereka spend online untuk hilangkan stres di rumah, tengok Shopee, tengok Lazada sebagainya kan. Alright, so sale kami meningkat waktu pandemik. Okay, habis dia endemik ni kita orang turun sikit lah. Okay, turun tu bukan maksud turun ke tahap asal sebelum pandemik. Dia turun daripada kenaikan yang tinggi tadi. Okay. So makin stable lah. Okay, stable tak ada masalah. Cuma dah kurang dah barang nak bungkus. Itu je lah. Right. So okay, Alhamdulillah. Alright, so kita next kepada Lane. Alright, so hi, saya akan tanyakan the second question lah untuk Encik. Alright, okay, silakan. The question is, how have you innovated in response to the first and second waves of the pandemic lockdown and economic slowdown? Is there any change in business strategies? Maksudnya, macam mana Encik innovate untuk respons terhadap gelombang pertama dan kedua pandemik ni and terhadap slowdown in terms of our economy. Ada perubahan tak dari segi business strategy Encik? Alright, okay, of course. Okay, memang ada perubahan. Okay, ada changes, a lot of changes yang berlaku. Alright, so before this kita ada, kita buat servis untuk klien kan. Kita ambil servis untuk klien, so we maintain social media, kita bina website dan sebagainya. So during pandemic, our first revenue stream, boleh dikatakan that is our first revenue stream, which is sebelum pandemik itulah pendapatan utama syarikat kan. Okay, first revenue stream adalah bina website, maintain klien punya social media dan sebagainya. Alright, tapi bila pandemik berlaku, alright, so waktu tu second and third revenue stream adalah training dan juga selling. Okay, selling online lah, jual produk. Okay, that's adalah second and third lah. Tapi bila berlakunya pandemik, okay, kita switch totally back di mana klien tak mampu bayar untuk buat website sebab mereka tak ada income. Klien tak mampu untuk maintain kita punya servis untuk bulanan dekat media sosial. So klien kita bukan kehilangan klien sebenarnya. Klien tak mampu bayar. Alright. So dia stop, dia pause service. Okay, dia pause service. So we change another strategy di mana waktu tu adalah training. Okay, training paling banyak permintaan, training dalam digital marketing sebab saya trainer digital marketing. So banyak permintaan and then jualan dekat marketplaces, dekat website makin tinggi. So we focus on bringing, instead of bagi servis kepada klien untuk servis social media dia buat content dan sebagainya, we change to ambil produk depa kita tolong jual. So difference. Okay, sebelum ni kita tak buat jualan, kita manage untuk marketing saja. So we change strategy on that part supaya kita punya revenue stream tu memang ada sebelum ni, memang ada, cuma we change focus. Okay, kita change focus on that part lah. Daripada benda fizikal, nak kena jumpa, nak kena meeting klien, bentang report dan sebagainya as a consultant, then kita bukan terpaksa lah, saya rasa yang tu lagi senang kot.
Alright, alamak, dah habis limit Alright, so yang tu lebih senangnya di mana kita just change to kita kata apa a business yang guna online. Okay, so strategi memang to be honest is almost 360 lah kita change. Okay. I see. Okay, faham. Okay, thank you. So we will continue to the next question. Hai, saya Muhammad Aris. Saya akan tanyakan soalan seterusnya lah. Dalam masa pandemik COVID-19 ni, kan banyak bisnes yang Cik tolong handlekan, tolong wawakan dekat social media kan, media sosial kan. So saya nak tanya, bisnes opportunity, bisnes apa yang macam makin orang kata apa, meningkat dalam COVID pandemik ni? COVID pandemic. Ada bisnes. Alright, so COVID pandemic ni apa bisnes yang kita kata meningkat lah. Alright. So first and foremost kita ada yang meningkat sekali jenis hiasan rumah, home decor. Okay, home decor meningkat. Home decor. Okay, home decor meningkat, and then keperluan asas makanan. Okay, maksudnya makanan asas lah. Alright, macam kita kata dari segi Maggi, Milo, nasi, beras dan sebagainya, itu adalah makanan-makanan asas meningkat. And then apa lagi, pakaian kurang, tudung kurang, fashion jatuh. Okay, fashion jatuh. Tapi barang kesihatan meningkat. Okay, produk kesihatan contoh vitamin, kita ada macam geng-geng Shakti, geng Herbalife, itu kan. Yang tu meningkat sikit lah. Alright. And then yang paling tak disangka adalah mask. Okay, mask, okay, sanitizer, lepas tu yang gun sanitizer. That's adalah antara produk-produk yang sebelum ni tiada dalam pasaran. Okay, dia bukan tak ada, dia ada tapi hanya dekat pharmacist secara fizikal, and then quantity dia amatlah rendah. Okay, amatlah rendah, dan tiba-tiba dia muncul. Apa saja berkaitan untuk prevention, untuk COVID-19, mask, face shield, apa semua meningkat. Okay, so meningkat. Alright, so meningkat apa lagi itulah kot lebih kurang. Yang banyak meningkat home decor. Sebab orang duduk kat rumah rasanya. Okay, home decor memang banyak. Frame lah, orang beli rak lah, kabinet, dapur, and then decor atas meja tu kan, racking kecil-kecil, tu semua banyak. Itu antara benda yang baiklah yang berlaku dekat waktu pandemik. Alright, boleh? Okay, seterusnya itu je soalan saya. Saya akan bagi dekat kawan saya untuk tanya soalan yang lain. Terima kasih. Alright, silakan. Hai, Assalamualaikum Cik Wan Luqman. Salam. Okay, untuk soalan ke-5, adakah insentif dan sokongan yang diberikan oleh kerajaan berguna untuk perniagaan dan semasa COVID-19? Alright, insentif Okay, insentif ni memang a lot yang government berikan. Okay, that's very good questions lah. Okay, insentif sangat-sangat membantu. Okay, yang pertama sekali, macam saya sendiri pun saya dapat GKP. Okay, tu adalah insentif pertama yang kami terima, iaitu GKP. Di mana dulu dia bagi RM1,000. Okay, RM1,000 untuk yang first one, and then dia bagilah lagi 500 kan. Okay, GKP is really membantu di mana macam saya sendiri, ini pengalaman saya, GKP tu saya gunakan untuk run advertising. Okay, advertise. Sebab duit orang bagi free kan. Dia orang bagi free kan. So kita guna untuk advertise, gunakan Shopee Ads, kita gunakan FB Ads. So that's overall memang saya gunakan. Okay, untuk benda tu. So peningkatan untuk saya punya sales tu meningkat lah. Okay, meningkat disebabkan saya ada duit lebih untuk runkan iklan yang lebih sikit lah. Alright, that's salah yang pertama, insentif pertama yang kami terima. Insentif kedua adalah penjana kerjaya. Tak silap saya, nama dia penjana kerjaya kot. Yang mana kita boleh ambil staff baru, separuh government bayar, separuh company bayar. Okay, yes. So hasilnya, ingat peningkatan jualan saya 4 kali ganda dan saya perlukan lebih ramai staff tu tak? Alright, hasil daripada penjana kerjaya tu saya ada 5 orang staff currently. Okay, yes. So dah 6 bulan
6 bulan kita bayar separuh je. Memang happy lah. Alright. So bila ada tenaga kerja yang lebih, bila ada tenaga kerja yang lebih, so kita boleh pergi lebih jauh. Kita boleh pergi lebih jauh lah. Maksudnya manpower ada kan. So saya boleh lah relax duduk kat rumah, orang kerja dekat office. Alright. Tapi still untuk that part memang membantu saya lah. That's true yang saya ada. Selain daripada tu juga kita ada macam usaha-usaha saya ada terima grant, grant daripada MARA, grant daripada bahagian tekun. Tekun loan tapi proses untuk lulus loan tu lagi cepat daripada biasa. Dia longgarkan sikit untuk bahagian tersebut. And then kita ada daripada MDEC. Daripada MDEC terutama dari segi training, dari segi latihan dan sebagainya. Memang a lot improve lah untuk mereka. Terutamanya kepada usahawan yang memang tak pernah ceburkan diri dalam dunia digital. So macam latihan apa semua tu diberikan secara percuma. Kan yelah kedai tak boleh buka free kan. So mereka mula belajar cara nak buat business online dan sebagainya. That's really helps. Alright. So maksudnya duduk kat rumah pun buntu, ada usahawan-usahawan saya yang macam tak ada pendapatan langsung. Ada. Tak ada pendapatan langsung. So that level bila kita ajarkan dia cara buat digital marketing dan sebagainya, mula masukkan Shopee, Lazada, then dia membantu. Hasilnya apa? Saya dibayar oleh MDEC. Maksudnya inisiatif daripada kerajaan. Dan kita bantu lebih ramai orang lagi kat luar sana. So that's how it works lah. Nak kata tak membantu, sangat membantu waktu pandemik. Cuma pandai tak pandai lah nak guna duit tu. Itu je lah. Alright, boleh. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Syabil. Alright, so ada bonus question. So macam Encik mention tadi ada buat masa jual using eBay dan Amazon kan? eBay dan Amazon kan macam tak silap saya dia macam tak ada kat Malaysia lagi. So macam mana Encik macam nak communicate dengan orang luar, dengan scam, sebab scam orang luar lagi power daripada kita. So macam mana Encik communicate? That's how it works. To be honest, nak berniaga dekat eBay, Amazon lagi mudah daripada berniaga dekat Shopee dan Lazada sebenarnya. Everything is automated. Mereka dah lama dah dalam industri. So lebih automated, and then yes, we do have scam. Kita ada product return yang rosak, ada. Tapi that one adalah bagaimana anda handle cost. It's all about handling cost. Bagaimana anda kira cost perjalanan, bagaimana kita kirakan 10% barang akan rosak dan sebagainya. It's all about handling risk lah. Benda tu communication kebanyakan tak banyak sebenarnya. Mereka tak check dengan seller. Terutamanya orang US. Orang US dia tak check dengan seller macam dekat Malaysia, tak. Alright, dia akan beli, tak suka mereka boleh pulang sesuka hati without a reason. That's Amazon dengan eBay. So mereka akan return balik lah. Alright, for us macam kami, kenapa kami eBay dengan Amazon, to be honest, dekat Malaysia kita hanya ada 25 juta penduduk, dan anda bayangkan ada lebih kurang 12 kali ganda lagi orang yang membeli dekat US. So possibility produk terjual tu lebih tinggi berbanding daripada satu komuniti yang kecil lah. Alright, tapi kena pandai sikit lah macam menggunakan ini a few tips untuk anda. Kita boleh gunakan dia punya storage dekat sana di mana kita hantar bulk. Alright, kena bayar sikit, lebih sikit dia punya cost, tapi semua diuruskan oleh mereka. Alright, semua diuruskan oleh mereka lah. So kita tak payah buat apa-apa. Yang penting kita hantar produk, kita bayar dia punya storage fee. Storage fee, and then semua diuruskan. So it's really good to venture in. Cuma nak kena tahu produk apa saja. Produk apa yang diperlukan. Sometimes kita jual produk yang memang dekat US. Kita beli barang dekat US, hantar dekat store mereka. That's it. Macam tu je. Alright. So very good lah to venture in. Alright. Okay. Alright, so itu saja untuk pagi ni. Terima kasih kepada Encik Abdul Rahman dan sudi untuk sesi interview pagi ni.
So itu saja. Right. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.